Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali lagi pada pagi ini bersama dengan saya Cikgu Muhammad Hazni untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 4 di hari Isnin ini, okey. Jadi cikgu berharap semua murid-murid sudah pun bersedia untuk mengikuti sesi PDPR dengan bersemangat Okay, kita terus saja tengok kita punya standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Okey, kita tengok hari ini tajuk ataupun kemahiran bahasa kita, kemahiran membaca. Standard kandungan 2.1 asas membaca dan memahami. Manakala standard pembelajaran 2.1.1 membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah. Saya akan mengambil petikan ini merujuk kepada buku aktiviti kamu di muka surat 57. Okey, kita akan baca bersama-sama. Arahan terlebih dahulu, baca petikan, kemudian lengkapkan grafik seperti contoh yang diberikan. Kemudian saya akan bagi awak soalan pemahaman untuk awak lengkapkan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Okey, kita tengok teks di sana, tuah kerusi roda. Kita baca bersama-sama. 1, 2, mula. Semasa Sofia keluar bersama-sama ayahnya, mereka bertemu dengan Pak Cik Zahidi, rakan lama ayahnya. Ayah Sofia mengajak Pak Cik Zahidi berbual di sebuah kedai makan. Pak Cik Zahidi memulakan cerita tentang sukan yang diceburinya. Okey. Saya mula bermain bowling untuk negeri Melaka sejak tahun 2010. Ketika itu, saya mewakili Melaka ke Sukan Paralimpiad Malaysia yang kini dikenali sebagai Parasukma. Saya berjaya memenangi pingat perak. Ini 2010 2010 dia memenangi pingat perak. Sejak itu, saya terpilih untuk mewakili Malaysia. Jelas Pak Cik Zahidi kepada ayah. Okey, kita sambung semula. Tadi tahun 2010 dia mula mewakili Malaysia dan dia menang pingat perak di Sukan Paralimpiad Malaysia. Okey. Tahniah Zahidi, bagaimanakah pencapaian kamu pada peringkat antarabangsa? Tanya ayah Sofia dengan penuh minat. Saya mewakili negara di Sukan Para ASEAN Indonesia pada tahun 2011. Okey, tadi tahun 2010 dia memenangi pingat perak di Sukan Paralimpiad Malaysia. 2011 dia mewakili negara di Sukan Para ASEAN Indonesia. Saya berjaya memenangi 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Itulah pencapaian dia. 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Okey. Pada tahun 2018, sekarang tahun 2018. Dia cerita pada tahun 2018, saya menyertai World Para Bowling Tour Series di Singapura dan berjaya membawa pulang 3 pingat emas untuk Malaysia. Okey, dia dah bagi tahu di sini. Itu pencapaian dia. Dari tahun 2010 dia bermula, 2011 sampai ke tahun 2018. Okey. Menurutnya lagi, beliau sentiasa berdisiplin dan tidak pernah memandang rendah pada diri sendiri. Beliau bersyukur kerana diberi kepercayaan untuk mewakili negeri. Kejayaan inilah yang menjadi sumber inspirasi kepadanya untuk terus berusaha. Okey. Jadi saya harap awak faham. Kalau awak tak faham, awak boleh cuba baca sekali lagi. Tadi saya dah bimbing, sekarang awak baca pula dengan sendiri. Okey, tengok pula tugasan kamu yang seterusnya. Baiklah, di sini ada grafik bermula tahun 2010. Pak Cik Zahidi cerita dia mula bermain bowling. Dan ketika dia mewakili Melaka, ketika itu saya mewakili Melaka ke Sukan Paralimpiad Malaysia, dia kata. Jadi di situlah bermulanya. Tahun 2011 pula apa yang berlaku? Cari di mana yang menyatakan
cerita berkenaan tahun 2011. 1 perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima. Saya mewakili negara di Sukan Para ASEAN Indonesia pada tahun 2011. Saya berjaya memenangi 2 pingat emas dan 1 pingat perak di Sukan Para ASEAN Indonesia. Awak gariskan. Kemudian tulis dalam grafik itu. 2018. Saya yakin awak boleh cari. Awak cuba buat sendiri. 2018. Okey? Tengok pula tugasan yang seterusnya. Baik. Ini adalah merupakan tugasan soalan pemahaman. Kita baca dahulu arahan di sana. Jawab soalan berikut dengan ayat yang lengkap berpandukan teks pada buku aktiviti muka surat 57. Muka surat 57. Teks yang kita baca tadi. Okey. Soalan yang pertama. Siapakah yang Sofia temui bersama-sama ayahnya? Siapa? Dia dah bagi contoh ayat yang lengkap di sana. Sofia dan ayahnya menemui. Saya yakin awak boleh jawab. Begitulah seterusnya. Soalan kedua, soalan ketiga dan soalan keempat. Soalan keempat, dia menyatakan, dia tanya kamu pada pendapat kamu. Jadi kamu kena nyatakan pendapat kamu sendiri. Apakah semangat yang wajar kamu contohi dari kisah Pak Cik Zahidi? Pada pendapat saya, semangat yang wajar dicontohi dari sikap Pak Cik Zahidi ialah, nyatakan satu sikap dia yang kita boleh contohi. Tidak berputus asa. Contohnya, bertekad, rajin berusaha, apa lagi? Bersemangat tinggi. Awak boleh nyatakan mengikut pendapat anda sendiri. Okey, sekian saja dari saya. Selamat menjalankan tugas dan selamat belajar di rumah. Jangan lupa, selepas awak lengkapkan tugasan, sila tuliskan nama anda di grup WhatsApp sebagai bukti yang kamu hadir dan melengkapkan tugasan yang telah saya berikan. Okey, sekian saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi waktu RBT nanti. Okey.